Amin, amin ya rabbal alamin. Okey, jadi insyaAllah jadi kita dah sambung kepada muka surat 11. Jadi sebelum ni kita dah belajar tentang alif besar. Alif yang ada dalam ejaan tu lah. InsyaAllah hari ni kita masuk pula kepada macam mana kedudukan alif kecil tu dalam bacaan. Okey, jadi tengok dekat sini betul-betul pada perkataan inilah ada 4 huruf. Huruf Hamzah, Hamzah baris bawah, Lam baris atas, Ha baris atas, Ka baris atas. Ada 4 huruf lah dekat situ yang kita dapat kenal pasti. Ha, lepas tu kita nampak ada satu lagi huruf yang tergantung iaitu huruf alif kecil. Ha, ini kita panggil alif kecil. Okey. Jadi bila ada alif kecil ni, kita kena tengoklah syarat-syarat dia. Apa syarat-syarat dia? Yang pertama, alif kecil ni dia mesti mati. Mati tu maksud dia apa? Jadi siapa yang dah jawab kuis tu, mungkin ada yang dah terjawab. Alif yang ada hamzah ni. Jadi ini jawapan dia salah lah. Ni bukan huruf mat tau. Kenapa? Sebab dia masih hidup. Sebab dia masih ada huruf hamzah ni. Bila kita sebut pasal mati, maksud dia memang tak ada apa-apa. Kosong. Baru maksud dia kita panggil mati. Maka alif kecil ni matilah. Maknanya cukuplah syarat yang pertama. Alif kecil ni mesti mati. Yang kedua, tengok pula syarat yang kedua. Huruf sebelumnya mesti berbaris atas. Huruf sebelumnya mesti berbaris atas. Jadi huruf sebelum dia yang mana? Belah kiri ke belah kanan? Ya. Jawapannya dia belah kanan. Sebab kita mengaji ni. Kanan, betul Tuan Jasmin. Jadi dia daripada belah kanan. Sebab kita mengaji ni, kita baca daripada sebelah kanan ke kiri. Ha. Jadi andai kata kita tengoklah dekat sini. Andai kata sejauh mana pun alif kecil ni duduk, selalu alif besar ni tak ada masalah sangat. Alif kecil ni. Walaupun sejauh mana pun alif kecil ni duduk, walaupun dia nampak rapat dengan huruf qa ni, dia masih memanjangkan huruf sebelah kanan dia, iaitu huruf waw. Jadi ni kena berhatilah tuan-tuan dan puan. Sebab selalu orang baca, dia baca lah lawa, lepas tu baru dia nampak alif kecil ni. Tapi dia pergi panjangkan qa pula. Lawaqiha. Salah lah. Pertama sekali, syarat pertama dia memang dah lepas. Syarat kedua dia, iaitu huruf sebelumnya mesti berbaris panjang. Ada panjang pula. Berbaris atas. Hmm. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, macam biasalah. Lepas kita dah kenal pasti huruf alif kecil tu, kita tulislah nombor dia. Kita tulislah nombor dia macam biasa. Jadi lepas kita dah tulis nombor, kita nak kena buat apa? Tuan-tuan dan puan. Bila kita dah tulis nombor, makanya masa je untuk kita tekap. Eh, Okey, maksudnya untuk kita tekap. Jadi nombor dia tadi 1211 lah. 2 tu jatuh dekat huruf lam. Jadi sambil kita baca, sambil kita tekap untuk kita dapatkan harakat dia. Terbalik pula. Ilahaka. Sambil kita baca, sambil kita tekap lah supaya kita dapat dia punya rentak dia, nada dia, irama dia. Jadi ikut saya baca ilahaka. Baca lambat-lambat pun tak apa tuan-tuan dan puan. Biar lambat asalkan selamat. Bukan asalkan selamat. Itu tagline apa? Tagline melintas jalan tu. Masya-Allah. Biar lambat asalkan betul. Untuk mengaji ni biar lambat
asalkan betul. Masya Allah. Ya, ada masalah teknikal sikit. Okey, apa tadi saya cakap? Biar lambat asalkan betul. Jadi biar kita baca dengan lambat. Apa? Haka ilahaka. Biar kita baca lambat. Asalkan kita boleh bezakan yang mana panjang, yang mana pendek. Yang mana panjang, yang mana pendek. Lagi sekali ikut saya baca. Ilahaka. Pastikan buat walaupun saya tak nampak, tapi Allah nampak. Jadi jom kita sambunglah dekat tadi. Dekat tadi. Jadi jangan lupa tuan-tuan dan puan tuliskan nombor je kepada dekat bawah ni. Kalau nak tulis huruf boleh ke Ustaz? Boleh je. Tapi sepatutnya modul 2 ni kita dah tak fokus dekat huruf dah. Sepatutnya semua dah hafal dah huruf ni. Kenapa ada yang tak hafal lagi ni? Jadi pastikan semua hafalah setiap huruf. Sebab sekarang ni kita nak fokus dekat panjang dan pendek dia. Jadi jom baca bersama saya. Hafal dah Ustaz. Alhamdulillah. Tuan Jasmine. Alhamdulillah. Jadi semua boleh contohilah Tuan Jasmine ni. Okey. Nanti pastikan huruf semua dah hafal. Dia selalu baca sangkut-sangkut ni sebab kadang-kadang kita tak ingat huruf lah. Ha. Jadi kalau tak ingat huruf tak apa. Bukannya tak apa. Maksudnya biarlah tak ingat. Cuba untuk ingat tapi baca perlahan-lahan lah. Ha. Dalam kepala kita cuba cari. Ni huruf apa? Wow. Wow baris atas wa. Hamzah baris atas i. Wa i. Lam baris atas la. Wa ila. Ada alif kecil. Wa ila. Ha baris atas ha. Ha. Wa ila ha. Baca lambat macam tu pun tak apa. Untuk permulaan ni lah. Janganlah dah masuk muda 4 nanti baca macam tu. Jenuh. Jadi permulaan ni tak apa. Macam saya cakap, biar lambat asalkan betul. Baca lambat tak salah. Yang salah bila baca tak betul. Pening pula ayat Ustaz ni. Tak boleh buat status WhatsApp ni ayat ni. Okey lah. Jadi jomlah. Ustaz ni buat lawak selenga malam-malam ni. Jadi jomlah kita mula membaca. Okey. Jadi macam biasalah. Kita letakkan nombor pada setiap ayat tu. Lepas tu kita baca. Contoh dekat sini lah. Kita letak pada setiap nombor. Lepas tu kita baca. Jadi jom ikut sama saya daripada atas ke bawah. Yang pertama sekali. Ilahaka. Ilahaka. Jangan lupa mana pen saya ni. Tak keluar pula. Okey. Seterusnya. Wa ilaha. Wa ilaha. Seterusnya. Lawaqiha. Lawaqiha. Seterusnya. Wakafa. Oops. Saya lupa nak ceritakan satu perkara. Kita stop dulu dekat situ. Okey. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi kalau tuan-tuan dan perempuan perasan dekat sebelah fa tu. Ada huruf ya. Jadi kenapa kita tak baca wakafaya? Jadi tuan-tuan dan perempuan kena ingat satu benda ni. Alif kecil, perangai dia, salah Tuan Rasmin. Bagus. Tuan Rasmin ni mengaku kesalahan dia. Okey, jadi tuan-tuan dan perempuan dengar dekat sini baik-baik. Saya padam dulu semua. Okey. Jadi dekat sini, kita jangan dibaca ya-nya. Tuan-tuan dan perempuan kena ingat. Alif kecil, sifat dia hampir lebih kurang macam Hamzah. Jadi sifat Hamzah tu apa? Siapa ingat lagi kat modul 1? Komen sikit. Hamzah tu. Abang kecil ke? Hamzah tu apa dia? Abang sulung. Cepat-cepat komen. Abang apa? Jadi sifat alif kecil ni
Dia lebih kurang macam Hamzah lah. Iaitu Hamzah adalah, tak ada siapa tulis ni. Masya Allah. Mana wakil kelas Selasa ni? Ustaz ni tak ajar koma ke? Hamzah ibarat abang besar. Mantap. Hamzah ni ibaratkan abang besar. Dia berkuasa ke atas huruf yang didudukinya. Jadi sama juga dengan alif kecil ni. Cuma alif kecil ni biasanya dia duduk dekat atas huruf mat lah. Huruf waw ataupun huruf ya ataupun dia duduk dekat atas lekuk. Lebih kurang lah macam Hamzah. Jadi bila dia duduk dekat atas ya ni, kita kena abaikan huruf ya ni. Abaikan dia. Sebab ya itu adalah cuma tempat untuk alif tu menumpang kasih. Jadi kita abaikan ya tu, kita baca dia wakafa. Jelas ke semua? Okey, jadi diharapkan semua jelas lah. Okey, mantap. Jadi jom kita sambung kepada seterusnya. Jadi ikut saya baca, bawah ada zalika, zalika. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Adama, Adama, Ataka, Ataka, Fahada, Fahada. Okey, mantap. Mari jom pergi pula kepada baris seterusnya. Okey, mantap. Jadi macam biasa jangan lupa apa-apa pun sebelum baca tuliskan nombor dia dulu. Jadi ikut saya baca. Wa aro ma dua satu dua satu. Tuliskan nombor dia. Ingat bila ada alif tu tulis dua, tak ada alif kita tulis satu lah. Jadi tak susah pun sebenarnya berkenaan dengan harakat ni. Kalau huruf yang berbaris semuanya mesti satu harakat. Tapi kalau ada huruf mat, alif wawiyah tu, baru kita panjangkan dua harakat. Tapi kena ikut syarat lah. Jadi jom ikut saya baca. Wa aro. Jangan lupa tekap sekali nombor tu. Wa aro. Seterusnya. Ma'aribu. Ma'aribu. Wakana. Wakana. Okay, mantap. Seterusnya. Manafi'u. Manafi'u. Terusnya wabanatu, wabanatu. Terusnya mawaliya, mawaliya. Terusnya rawasiya, rawasiya. Terusnya wata'amu, wata'amu. Okey, mantap. Alhamdulillah. Kita pergi kepada baris yang seterusnya. Macam biasa, letakkan nombor dia. Jadi ikut saya letak nombor. Satu, dua. Terbalik pula. Satu, satu, dua, satu. Pastikan kita letak nombor je, tuan-tuan dan puan. Supaya kita senang baca. Kita boleh anggap macam nombor ni ibaratkan roda tiga lah. Macam kita naik basikal. Biasa kita naik basikal, orang kecil-kecil dulu kita pakai roda tiga. Jadi anggapkan nombor ni sebagai alat bantu kita untuk membaca. Jadi supaya kita boleh membaca dengan lebih lancar lah. Tapi jangan, maksud dia dengan roda tiga tu, maksudnya takkanlah sampai tua kita nak naik basikal roda tiga, betul? Jadi samalah juga dengan mengaji ni, takkanlah sampai kita nak baca Al-Quran nanti kita nak letak nombor. Jadi nombor ni sebagai alat bantu je. Cuma kita kena berlatih sampai kita dah tak perlukan nombor lah lepas ni. Jadi jangan ikut dia baca. Wasulasa, wasulasa. Maksudnya
Waruba'a. Waruba'a. Terusnya. Falahuma. Falahuma. Terusnya. Syiqaqa. Syiqaqa. Terusnya. Zulumati. Zulumati. Terusnya. Faghwa. Faghwa. Terusnya. Fataba. Fataba. Terusnya. Wahada. Wahada. Alhamdulillah. Selesai. Kita 11 nih. Okay, jom. Kita pergi pula kepada muka surat yang ke-12. Okey, muka surat 12 ni kita nak buat pertandingan sikit lah. Jadi kita pecahkan kumpulan kepada kelas Selasa dan kelas Rabu. Nak tengok siapa ajar lagi cantik ni. Ustaz Danish ke Ustaz Ramzul? Tak adalah. Saja je kita buat pertandingan ni. Tak dapat hadiah pun. Okey, jadi apa yang saya nak penonton dan perempuan buat? Sekejap Apa yang saya nak penonton dan perempuan buat? Masya Allah hilang pula dia. Okey. Jadi wakil untuk kelas Selasa. Kelas Rabu jangan komen Kelas Selasa komenkan dia punya nombor dekat chat tu. Saya bagi masa 30 saat daripada sekarang. Cepat. Kelas Selasa. Untuk baris yang pertama dan yang kedua ni tulis penuh. Daripada nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, cantik. Kelas Selasa je komen. Kelas Rabu tak payah komen. Cepat. Saya bagi masa 30 saat daripada sekarang. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Mana wakil kelas Selasa ni? Cek komen dekat chat sikit nombor dia. Masa nak habis ni. 10, 9, 8, 7, 6. Terbaik Tuan Anwar. Dah terbaik. Wakil kelas Selasa ni. Alhamdulillah. Jadi 5, 4, 3, 2, 1. Tamat. Okey. Jom kita semak jawapan Tuan Anwar ni. Betul ke tidak? Pertama. 1, 2. Okey, mantap. Yang kedua. 1, 2, 1, 2. Okey, terbaik. Yang ketiga. 1, 2, 1, 1. Mantap. Yang keempat. 1, 2. Terbaik. Tuan Anwar ni. Mantap. Nama macam nama pemimpin. Aduh, jangan sama saya. Okey, terus nombor 5. 2, 2, 1. Okey, seterusnya. 2. Lambat sangat Tuan Icha ni. Masa dah habis. Okey, 2, 2, 1. Nombor 6. Tak apa, kita semak lah. Dan Tuan Wah betul. Nombor seterusnya. 2, 2, 1. Nombor 6. Alamak, Tuan War. Salah pula. Kat nombor 7 ni. 1, 2, 2 Bukan 2, 1, 1. Dan seterusnya nombor 8. 2, 1, 1, 2. Okey, mantap. Ni tengok jap. Jawapan Tuan Nisha ni betul ke tidak? 1, 2, 1, 2, 1, 1. Tuan Nisha pun salah ni. 1, 2, 1, 1 ni. Nombor 3. 1, 2, 2, 2. Ke Tuan Nisha ni buat terbalik ni? Masya Allah.
Banyak lagi tu Tuan Hisham. Tengok betul Nombor-nombor dia ingat. Dia hanya ada boleh nombor dua kalau dia ada huruf mat sahaja. Dalam kes ni huruf alif lah. Okey. Nombor 12, 4, 12, 1, 2 betul. Nombor 2, 1 betul. Nombor 1 betul. 1, 2, 1. Nombor Pondok Hisham. Nombor 7. 1, 2, 2 Bukan 1, 2, 1. Nombor 8. 2, 1, 1, 2. Okey, mantap. Formulnya 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 1, 1. Terlebih satu ni tuan Mia. Nombor 4, 1, 2 bukan 1, 1, 1. Formulnya 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 2. Terlebih satu tu formulnya 2, 1, 2. Ini satu lebih je formulnya ni. Okey, 1, 2, 2. 2, 1, 2. Okey. Jadi boleh tengoklah jawapan yang sebenar dekat dalam skrin. Okey, jadi untuk kelas rasa. Ah, Tuan-tuan dan perempuan dapat 7/8 markah. Alhamdulillah. Okey. Dia satu je salah. Tak apalah. Jadi jom kita pergi ke kelas Rabu. Kelas Rabu dah bersedia belum? Dah bersedia belum ni kelas Rabu? Jangan malu dengan saya kelas Rabu. Tunjuk sikit. Tunjuk sikit kat kelas ni pelajar kelas Ustaz Danish ni. Okey, semua dah bersedia komen sikit dah bersedia. Okey, mantap. Jadi pelajar kelas saya, pelajar kelas Rabu, silakan letak nombor-nombor pada huruf-huruf yang berikut. Masya Allah, laju betul tuan ni. Jangan nampak sangat main tipu. Masa tak kira lagi. Okey, tak apalah. Tuan Jasmine dah letak lah. Bagus, bagus tuan Jasmine ni. Saya suka tuan Jasmine ni. Dia selalu bersedia. Okey, mantap. Yang lain pun dah tulis dah. Okey, jadi saya ambil. Jom kita semak jawapan. Okey, yang pertama tengok Tuan Jasmine tulis 212. Okey, jadi jawapan dia betul. Mantap. Seterusnya nombor 2, 212. Okey, mantap. Ketiga, 1, 2. Satu ke? Tuan Jasmine silap ni. 1, 2, 2. Dekat sini sebab kita abaikan ya ni. Tapi alif ni masih lagi memanjangkan dah ni tau. Jangan lupa. Jadi 1, 2, 2. Silap tu Rosmin. Okey. Terusnya 1, 2. Nombor 4. Nombor 4. 1, 2, 3, 4. 2, 1, 2, 1. Masya Allah terbalik juga tu tuan. 1, 2, 1, 2. Okey, mantap. Kan dah cakap biar lambat asal betul. Betul. Oi. Awal sangat bagi apa nilai murni ni tu Rosmin. Tu saya nak cakap lain hari. Okey. 1, 2, 1, 2 betul. 1, 2, 1. Okey, 1, 2, 1. Okey, semua yang lain tengok dekat skrin juga. Yang kedua seterusnya. 1, 2, 1. Lagi sekali Tuan Jasmine. Jangan lupa. Ya, ni kita abaikan betul. Tapi alif ni kita jangan abaikan Okey, mantap. Jadi 1, 2, 2. Seterusnya. Banyak. 1, 2, 2. 2, 2. Okey, mantap. 2, 2. Okey, seterusnya. Ini 2, 1, 2. Okey, betul tu Yasmin. Seterusnya yang terakhir 2, 2, 1, 1. Okey, alhamdulillah. Yang lain pun sama. Tengok jawapan dekat skrin. Okey, alhamdulillah. Puan Mazia pun semua betul. Okey, 1, 2, 1. Puan Mazia kecuali nombor 3 lah. 1, 2, 2 bukan 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2. Okey. Mungkin banyak yang terkeliru tentang huruf ya tu. Jadi kena ingat huruf ya tu memang kita abaikan, tapi dia masih lagi memanjangkan bacaan sebelum. Puan Tiara, 212, 212, 221, 221, 1, 2, 221, 221.
Okey, mantap. Alhamdulillah. Okey, Pontera semua betul. Tapi disebabkan kita ambil markah keseluruhan 6/8 lah. Ramai yang salah dekat ni. Huruf ya tu. Aduh, satu markah ni kurang ni daripada kelas rasa ni. Macam mana ni? Kelas Rabu. Jadi tak apa, ada lagi satu round. Jangan risau. Comeback Israel, tuan-tuan dan puan. Jadi, jom untuk seterusnya. Ah, jadi, belajar kelas Selasa. Dah bersedia belum ni? Kalau dah bersedia, silakan tulis nombor-nombor pada huruf seterusnya. Daripada nombor 1 sampai ke nombor 8, 30 saat daripada sekarang. Cepat bagi kelas Selasa. Bagi orang lain pula. Itu Tuan Anwar dah ni. Edit. Bagi orang lain pula. Kelas Selasa ni. Mana yang lain ni? Jadi saya kirakan 30 saat daripada sekarang. 30, 29, 28, 27, 28. 8 tak. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 12, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Dah ada pun jawapan. 4. Okey. Tuan Fina Fries. Fina Aries. Nampak macam French fries. Okey, jom kita simak jawapan dia. 1, 1, 2, 1, 2. Okey, letak. 1, 2, 1, 1. Baik, alhamdulillah. 2, 1. 1, 2, 1, 2. Mantap. 1, 1, 2. Terbaik ni, semua betul ni. 1, 2, 2. Okey, seterusnya. 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1. Alhamdulillah. Pemenangan yang jitu buat kelas Selasa ni. Semua betul. Alhamdulillah. 8/8. Okey, jadi jalan lain boleh tengok dekat dalam skrin masing-masing. Baru ada yang jawab ni. Lambat kan? Okey, tak apa-apa. Boleh semak dekat dalam skrin. Inilah dia jawapan dia. Puan Cak Ai tengok betul-betul. Yang mana yang silap tu. Ingat. Macam puan jadi. Okey, betul-betul semua. Alhamdulillah. 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 Okay. Jadi kita bagi markah lah. 8/8 untuk kelas Selasa. Jadi markah yang terkumpul untuk kelas Selasa adalah 15/16. Sikit lagi nak betul semua. Tapi tak apa. Sedikit kesalahan itu adalah jadikan sebagai pembakar semangat kita untuk terus berjuang. Okey, terbaik. Jadi tuan-tuan dan puan tengoklah betul-betul kat sini. Yang mana satu, yang mana dua. Tengok bila dekat nombor 2 ni mesti ada alif. Alif kosong kita panggil. Alif mati. Jangan panggil dia alif 3 sudah lah. Dia alif kosong. Jadi dia mesti mati. Tak ada apa-apa baris. Itu baru kita letak nombor 2. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi jom. Jadi untuk final round ni kita bagilah. Kalau kelas Rabu betul semua, kita tambah satu markah. Tak adil ustaz ni. Pilih bulu. Apalah nak bagi ujung-ujung seri. Okey, cepat. Belajar kelas Rabu. Kalau betul semua, saya bagi markah free. Satu markah. Jadi 30 saat daripada sekarang. 30. 29. Baru 29. Patut bagi makan lebih ni sebab dia orang jawab laju.
Okey, terbaik Tuan Jasmin. Alhamdulillah, jom kita semak. Satu, dua, satu, satu. Satu, dua, satu, dua. Mantap. Puan cara. Alhamdulillah. Satu, satu, dua, dua. Seterusnya, yang nombor empat ni yang kita risau ni. Betul ke tidak? Jom kita tengok. Satu, dua. Satu mesti ada tiga. Satu, satu, satu. Alamak, Tuan Jasmine tak cukup satu. Alamak. Jadi salah lah nombor empat ni. Okey, tak apalah. Yang seterusnya. Satu, 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 dua. Jadi kena berhati. Itulah sebab dia huruf bertindih. Jadi terik dia dekat situ. Sebenarnya kita tengok dekat baris. Ada berapa baris dekat sini? Ada 4 baris. Maknanya dekat sini ada 4 huruf. Dan bila ada 4 huruf, ada 4 baris, maksud dia ada 4 bunyi. Okey, jadi sambung balik tadi. Dua satu dua satu 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 dua satu. Mana jawapan tadi? Satu dua betul. Satu dua satu satu dua satu dua satu dua mantap. Mantap. Terus ni cuma 1/8 tu. Jadi markah keseluruhan untuk Kelas Rabu ni adalah 14/16. Kurang satu daripada kelas Selasa ni. Aduh, mana saya nak letak muka ni tuan-tuan dan puan? Kalah dengan kelas Selasa ni. Aduh, jadi itulah. Jadi saya buat aktiviti sikit untuk hari ni. Sebab tadi saya bagi masa 30 saat. Tetapi bila kita baca Al-Quran ni tuan-tuan dan puan-puan, kita kena laju. Mata kita kena laju. Tadi Ustaz cakap kena lambat. Sabar, biar Ustaz habis cakap dulu. Bila kita baca Al-Quran ni tuan-tuan dan puan, kita punya mata kena cekap. Maknanya kita nampak je huruf tu kita dah tahu dah dia kena panjang. Sebab kalau kita delay ketika membaca, contohnya kita dekat sini lah. BA kita pergi dekat nombor 4 ni. Kalau kita delay ketika membaca, contohnya bi'ali hati na. Kalau kita baca berhenti macam tu, bermaksud dekat situ dia akan jatuh hukumnya waqaf. Bacaan kita terhenti dekat situ. Jadi itu yang bahaya tu tuan-tuan. Memang betul saya cakap sebelum ni. Biar baca lambat asalkan betul. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan kena ingat juga. Baca jangan terputus-putus. Sebab itulah mata kita ni kena laju tuan-tuan dan puan-puan. Jadi bila dekat sini kita baru beberapa huruf lah. Andai kata dalam Al-Quran nanti tuan-tuan dan puan-puan. Kita buka balik. Quran. Andai kata dalam Al-Quran kita tengah baca. Iyyaka na'budu wa. Kat sini kita dah terpanjang. Kita dah terpanjang dah salah. Lepas tu kita berhenti pula. Iyyaka na'budu wa. Kita berhenti dekat wa tu. Itu pun dah salah lagi satu sebab berhenti. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, saya bagi masa tadi supaya kita lepas ni kena lebih cekap. Cekap tu maksud saya kalau nafas pendek macam mana ya Ustaz? Kalau nafas pendek ni sebenarnya dalam Al-Quran ni ada trik-trik dia lah. Macam mana kita nak wakaf. Yang paling senang ialah kita tengok kat huruf waw yang tunggal macam ni. Contohnya kita pergi dekat surah lain lah. Okey, dekat sini. Contohlah kita baca surah Al-Baqarah ni. Bila kita tengah baca, kita tak cukup nafas. Lepas tu tak ada tanda wakaf. Macam mana kita nak berhenti? Jadi digalakkan tuan-tuan dan puan cari huruf waw tunggal macam ni. Bila kita nampak waw tunggal,
Maksudnya kita boleh wakaf dekat belakang dia. Contohnya, allazina yu'minuna bil ghaib. Kita boleh wakaf kat sini tanpa ada apa-apa kesalahan lah ketika membaca. Jadi contohnya seterusnya, dekat sini pula, bawah ni. Wa yuqimunas solat. Contoh kita berhenti kat sini. Wa yuqimunas solat. Tak ada masalah. Boleh berhenti kat situ, Bantera. Dia ada macam-macam lagi lah teknik dia. Tapi yang tu nantilah saya ajar. Fokus dulu. Baca panjang pendek pun tergabung. Dalam gurau saja. Jadi fokus dulu dekat panjang pendek dulu. Tak apa, nanti saya akan ajar. Cuma trik dia sekarang ni, kalau nampak huruf waw, kita boleh berhenti. Alhamdulillah. Okay, jadi yang baik saya cakap tadi, kita nak baca kena cakap kita berlatih sampai mulut kita dekat sini tengah baca. Allazina mulut kita dekat sini tapi mata kita dah sampai sini dah. Itu yang kita nak tu. Mulut kita baru baca allazi tapi mata kita dah nampak huruf seterusnya. Itu maksud saya sebagai cekap. Jadi ingat dua pesanan saya tadi, biar lambat asal betul, mata kita kena cekap. InsyaAllah semangat terbaik Tuan Yasmin. Ni jom. Lama sangat game tadi, ambil masa setengah jam tu. Okey, Mimiah ni kenapa tiba-tiba A ni? Okey, jadi jom kita pergi kepada muka surat seterusnya. Nampak ni. Dalam buku ni pun dah tulis. Baca sehingga lancar. Jika masih gagap, sedarlah. Nampak marah betul orang yang buat buku ni. Ayat tak seru lagi. Jika masih gagap, sedarlah tuan-tuan dan perempuan. Anda perlu buat lebih banyak latihan. Jadi ingat, baca ikut tempo, jaga panjang pendek tu tuan-tuan dan perempuan. Ini perkara asas yang paling penting ketika nak mengaji ni. Jaga panjang pendek ya. Kenal huruf, kenal makhraj dan baris. Tak cabar kita tu. Betul Tuan Ismin. Jadikan sebagai cabaran. Jangan kita dengar kena marah ni. Malas lah nak belajar. Jangan macam tu. Jadi jadikanlah pembakar semangat untuk semua. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Tulis sikit semangat. Boleh Ustaz. Hantar gambar untuk tangan tu. Okey, terbaik Puan Tera. Mana wakil kelas rasa? Okey, terbaik Puan Cak Ai. InsyaAllah Ustaz. Mantap. Jadi teruskan usaha. Ingat, nak lancar ni memang perlukan masa. Saya pun dulu, saya pun dulu waktu belajar pun bukannya kita tengok lancar. Oi, semangat Yop. Oi, Tuan Romli ni orang Perak ke Yop? Sama dah lah lebih kurang. Jangan kata kampung sebelah sudah. Aduh, itu dah terbaik. Mantap Tuan Lan ni. Rock on. Okey, cantik. Jadi jom. Dah lah. Banyak pula boraknya ni. Jadi jom kita pergi kepada seterusnya. Jadi ingat, jangan lupa tulis nombor. Lepas tulis nombor, kita tekap. Okey, tulis nombor 2. Sekarang ni kalau tuan-tuan dan puan perasan, dia dah start panjang sikit lah. Dia punya ni. Jadi ingat, jangan lupa tulis nombor. Lepas tulis nombor, baru kita baca. Jadi jom, saya baca. Okey. Seterusnya, setelah nombor, kita baca bersama-sama. Jadi ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat, jangan lupa tekap sekali nombor ni. Jangan lupa sediakan pen. Sediakan pen yang kita tekap. Jadi, kalau saya baca. Manahakuma. Manahakuma. Seterusnya. Mata hadza. Mata hadza. Seterusnya. Iza tanaha. Iza tanaha. Terusnya. Lana hadza.
Lana hadza. Okay, baik. Seterusnya. Hadza wa ma. Hadza wa ma. Seterusnya. Sadatana. Sadatana. Terbaik. Okey, seterusnya. Perempuan. Macam biasa, pertama sekali letakkan nombor dulu. Nah, apa-apa pun dekat nombor dua ni, apa-apa pun fokus dekat nombor dulu. Tuliskan nombor dia. Dua, dua, satu, satu, dua, satu, 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 dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua, dua, satu, dua, satu, dua, satu, dua. Jadi yang salah tadi dekat wow tu kena ingat baik lah. Dekat huruf ya, kita abaikan ya. Tapi ro ni masih panjang Huruf sebelum dia mesti panjang. Sebab ada alif kecil tu lah. Okey, jadi ikut saya baca. Jangan lupa tekapkan nombor tu. Aliyaha safilaha wa kubaro ana wa mahada ma aro aro wa ma. Nah, sebenarnya mereka sama juga. Kita akan nombor dia. Jadi dekat sini jadi panjang sikit ni. Jadi kita tengoklah. Ingat, setiap huruf yang berbaris, ingat ayat saya ni sampai bila-bila. Setiap huruf yang berbaris adalah satu harakat. Satu baris, satu bunyi. Tetapi huruf yang ada huruf mat akan jadi dua harakat. Simple je. Satu huruf, satu bunyi. Satu huruf, satu baris, satu bunyi. Tapi bila ada huruf mat, dia akan jadi dua harakat. Jadi kena ingatlah huruf mat. Huruf mat ni simple je dengan perempuan. Ada tiga je huruf mat. Alif, waw, ya. Nah sekarang ni kita baru jumpa alif pun. Jadi kena ingat, bila nampak je huruf alif ni baru kita panjang. Tapi kena cukuplah syarat dia. Jangan tak cukup syarat pula. Mari jom ikut saya baca. Taba wa amana. Taba wa amana. Wa ma qala. Idza ma waqa'a. Wa kafa bina. Ila sirati. Ila sirati. Makras jangan lupa. Walaupun kita dah tak belajar makras lah murid dua ni. Tapi jangan dilupakan ini je. Seterusnya. Wasa'alaha. Wasa'alaha. Okey, mantap. Alhamdulillah. Jadi jom kita pergi kepada muka surat yang terakhir untuk hari ini. Iaitu muka surat. Okey, muka surat berapa ni? Muka surat 14. Okey, jadi untuk muka surat 14 ni, cuba untuk berlatih sendiri bacanya. Saya tak nak bagi rekaman. Cuba untuk berlatih sendiri bacanya. InsyaAllah. Nanti boleh tengok balik lah. Boleh try. Dalam nota atas tu guna kaedah buka pintu, ketuk pintu. Sebenarnya itu sebenarnya kaedah lama tu. Kaedah untuk kelas Komarun juga. Semua kaedah lama lah. Dulu kita tak buat tu. Dulu kita buat ketuk pintu. Kalau satu harakat kita ketuk pintu. Wa, ko, la.
Nah, kalau panjang, kita tarik pintu tu. Contohnya kita buka muka surat, muka surat 14 ni lah. Muka surat 14 ni, ka tu satu harakat. Kita ketuk lah. Kazalika qala. Dulu kita ajar macam tu. Tapi ada kes ajar kita. Tangan melalut-lalut pergi je. Jadi itulah kita tukar kepada kaedah tekap dah. Baru lagi try untuk tahun ni. Tapi Alhamdulillah berkesan kaedah tekap ni. Daripada kaedah ketuk pintu buka pintu tu lah. Cuma ketuk pintu buka pintu ni kita tak update lagi dalam buku nota ni lah. Cuma cara dia kita dah tukar. Okay, jadi sama juga, sebenarnya sama juga teknik dia. Yang pertama tuliskan nombor. Lepas tu yang kedua satu harakat untuk calit. Satu harakat untuk kita tekap satu tu. Sama lah macam kita ketuk pintu. Ah, Jadi satu harakat kita calit, dua harakat kita pusing. Tapi yang ni buat dekat buku lah. Jadi sama sajalah konsep. Okay. Jadi kita kembali ke tadi. Okey, jadi untuk muka surat ni, muka surat 14 ni cuba untuk berlatih sendiri. Cuba untuk berlatih sendiri, saya dah bagi nombor siap dah. Cuba untuk berlatih bunyi dia macam mana. Apa ni komen tu banyak ni? Makin panjang ayatnya. Baru terkejut. Tu saya kabur daripada minggu lepas. Cuba berlatih yang 3 huruf tu dulu. Jadi ayat ni insya-Allah lah makin lama makin panjang. Jadi cuba untuk berlatih lah. Kalau rasa susah lagi yang panjang ni cuba untuk mahirkan yang pendek dulu. Buka je yang nota untuk muka surat sebelum-sebelum ni. Ya, okey mantap. Okey, semua tulis nombor dia. InsyaAllah boleh. Terbaik Tuan Yasmin. Macam ni lah. Macam ni lah kita mahu. Okey, mantap. Jadi tuliskan nombor-nombor dia. Cuba untuk berlatih sendirilah dekat rumah. InsyaAllah 2-3 hari nanti saya bagilah rakaman bacaan untuk muka surat 13 ni. Hmm. Tapi cuba berlatih dulu. Pastikan dapat. Okey, semua dah salin ke yang 4 ni? Ah, dah Ya. Itulah. Belum. Okey, betul balik. Cepat salin. Saya nak tulis yang 4 bawah tu lah. Okey. Jadi dah tulis nombor ni ingatlah. Pastikan kita baca ikut harakat dia. Kaza, lambat pun tak apa. Kazalika qala. Yang penting dua harakat tu mesti lebih daripada satu harakat. Semua dah tulis dulu ni. Cuba untuk berlatih. Yang kelas premium, berlatih juga. Dan jangan lupa lah hantar rakaman. Yang kelas VIP tak apa. Nanti kita berlatih hari-hari. Untuk kelas 8 tu. Okey. Habis dah tulis. Mantap tu Ismin. Okey, saya tukar Saya padam bawang putih. Jadi jom. Okey, kode seterusnya. Tadi sampai mana? Alihatina kan? Alihatana. Okey. Seterusnya. Lupa tuliskan nombor dia. 2, 1, 1, 2. 1, 1, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 1, 1, 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2. 1, 1, 1. 1, 2. 1, 1, 1, 2. 1. 1, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 2. 1, 2. Oke. 2, 1, 1. 2, 1, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 1, 2, 1. Oke, mantap. Jadi tulis nombor ni dalam benda masing-masing.
Cuba untuk ulang kaji. Ingat, jangan lupa formula yang saya cakap tu. Pertama, ikut nombor. Yang kedua, tekapkan nombor tu dekat modul tu lah. Kalau satu harakat, kita calik je kertas tu, calik je pen tu, da, ta, pa, wa. Macam tu je. Kalau dua harakat, kita pusingkan tangan kita lah dekat kertas tu. Ikut nombor dua tu. Sa, na, ro. Macam tu. Jadi, itulah konsepnya untuk Al-Quran ni. Cara untuk kita pandai. Al-Quran ni dia bukan macam subjek-subjek lain, tuan-tuan dan puan. Dia bukan macam matematik. Kita kena faham betul-betul, baru kita pandai matematik. Dia bukan macam sains. Ada pun boleh ubah manipulasi. Apa lagi? Saya pun lupa dah sains-sains ni. ha, Tapi Al-Quran ni cara untuk kita pandainya satu cara je. Tak lain tak bukan dengan kena selalu baca. Dengan kita kena selalu baca. Bila kita dah selalu baca, baru mata kita akan jadi cekap. Baru kita boleh nampak je kita dah tahu dah. Nampak je, oh, okey. Itu dua harakat. Itu satu harakat. Jadi tapi kena ingat dah dulu simbol-simbol tu macam mana. Jadi dekat modul 2 ni kita baru belajar sikit lah berkenaan dengan huruf mat. InsyaAllah. Nanti dekat modul 3 nanti lagi banyak simbol yang kita jumpa. Modul 4 nanti lagi banyak simbol yang kita jumpa. Jadi pastikan tuan-tuan dan puan untuk modul 2 ni ulang kaji betul-betul. Belajar betul-betul. Disebabkan macam biasalah modul 2 pun kita ada ujian. Alhamdulillah, tak habis belajar lagi. Dia buat kata putus dah. PHP ni. Alhamdulillah, seronok belajar. Semoga kita semua lancar akan baca baca. Betul, Musmin. Memang mencabar nak baca Al-Quran ni. Jadi tuan-tuan dan puan kena banyakkan. Banyakkan apa? Tulis sikit. Tak berempat nombor ayat. Nombor 4, ayat nombor 2 tak dapat nombornya. Lama sangat bacaan ni. Sekejap. Okey, tadi semua dah kan? Okey. 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Apa yang saya cakap tadi? Okey, jadi dah hilang pula ayat dia. Masya Allah. Okey, jadi untuk pandai baca Al-Quran ni tak lain tak bukan kena banyakkan ulang kaji sajalah. Baca, baca dan terus baca sampai lidah kita makin lembut, mata kita makin cekap. Tapi ingatlah yang macam saya cakap awal-awal tadi. Biar lambat asalkan betul. Baca lambat tak salah. Yang salah adalah baca tak betul. Macam mana tak? Dia punya ayat dia. Biar lambat asalkan betul. Baca lambat tak salah. Yang salah baca tak betul. Jadi itu yang pertama lah. Itu untuk beginner. Untuk kita pergi kepada langkah seterusnya, pastikan mata kita lebih cekap. Supaya kita boleh baca lagi laju. Itu je. Dua benda yang tuan-tuan dan puan kena ingat. Dan macam yang saya nak cakap tadi adalah InsyaAllah sama macam modul 1, modul 2 nanti hujung bulan 2 nantilah. Hujung bulan 1 nantilah kita akan adakan peperiksaan macam biasa jugalah macam modul 1 hari tu. Tapi untuk modul 2 ni peperiksaan dia lain. Peperiksaan dia adalah peperiksaan lisan. Jadi sama jugalah tuan-tuan dan puan. Kalau gagal kena ulang balik periksa. Cepatnya lepas Ustaz. Mana ada cepat? Lagi sebulan lagi. Saya bagi tahu awal je. Jadi kalau macam kelas kita ni insyaAllah kelas Selasa, kelas Rabu mungkin 23, 24 bulan 1. Lisan sorang-sorang Ustaz. Sorang-sorang lah. Tak, kita akan buat dalam Zoom nanti. Baca sorang-sorang. Debor dengan exam. Pekat punya perak je. Debor. Tak apa. Tak apa Tuan Ramli. Jadi itu yang saya cakap. Mula dari sekarang. Kita pun dah dekat ujung tahun dah ni.
Jadi apa azam tuan-tuan dan puan nak capai hujung tahun ni? Ha, nak kurus ke? Nak kaya ke? Nak apa? Nak try janda sebelah ke? Apa azam tuan-tuan dan puan untuk 2024 ni? Komen sikit. Apa azam dia? Ha, jadi tak ada pula tu ni. Nak pandai mengaji Ustaz. Itu yang kita nak dengar tu. Jadi, apa pun azam tuan-tuan dan puan, nak kurus ke, nak apa orang kata, nak kaya ke, nak apa lagi, nak pandai naik basikal ke, tak kisahlah apa semua. Tapi buang semua azam tu, ingat untuk 2024 ni pasang azam tuan-tuan dan puan untuk lebih pandai mengaji Al-Quran ni, lebih dapat kuasai Al-Quran ni. Dan insya-Allah kalau boleh tahun depan semua dah masuk Al-Quran dah. Boleh ke tuan-tuan dan puan? Ah, iya boleh, alhamdulillah. Itulah. Masya-Allah terbaik, mantap semuanya. Nak tepuk tangan untuk diri konsing. Jadi teruskan usaha. Insya-Allah saya akan sentiasalah membantu tuan-tuan dan puan. Saya sentiasa ada dekat sini. Jadi ada apa-apa soalan ke sebelum kita tutup majlis kita untuk hari ini? Soalan ni tak ada Doakan kami. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. InsyaAllah saya sentiasa mendoakanlah pelajar-pelajar saya ni supaya berjaya. Sebab leceh sebenarnya. Leceh kalau turun kelas ni. Jujur saya cakap. Jadi pastikan semua nama yang saya nampak hari ni, semua nama yang saya nampak hari ni, walaupun kelas Selasa ni jangan nampak. Ha, jadi pastikan semua yang saya nampak nama hari ni ada pada modul 3 pada minggu 2 nanti. Minggu 2 pula. Apa? Bulan 2 nanti. Boleh semua? Ada lagi soalan. Banyak pula. Sekejap Tuan Jasmine. Bacaan, hantar bacaan untuk grup premium. Bacaan muka surat 11 dan 14 Jangan lupa hantar. Pastikan berlatih dulu. Dan sebenarnya Puan Tiara ayat sekelas tu bacaan ha ke hujung tu. Masa tu. Ayat sekelas. Muka surat berapa tu Puan Tiara? Unalidahu. Muka surat 14. Ayat sekelas tu bacaan ha hujung tu hu. Oh ni Hamzah. Ni bukan ha Ini Hamzah. Yang ni ke? Puan Tiara. Mana Puan Tiara ni hilang? Ayat second last, second last. Bukan Ustaz Yang mana ni? Ayat second last. Yang Hamzah tadi. Betul. Betul Yasmin. Yang Puan Tiara ni saya tak dapat kena pasti dia cakap yang mana ni. Bacaan ha yang hujung tu hujung mana ni Puan Tiara? Tak nampak pula saya. Yang ni second last. Yang wakana akibau wakana. Wakana. Oh, wakana ambida. Ini. Okay, okay. Terima kasih kerana bertanya Puan Tiara. Ni soalan apa kata? Soalan yang kata bagus lah. Soalan yang bagus Puan Tiara ni. Okey. Jadi dekat sini dia ada satu hukum yang berlaku, iaitu huruf ini dipanggil sebagai ta marbutah. Ni benda ni jaranglah kita belajar. Jadi ta marbutah ni dia berkenaan dengan huruf ha. Huruf ha tetapi ada dua titik. Bila huruf ha tu dia ada dua titik, dia akan berubah jadi huruf ta. Udah pening ya Ustaz tukar-tukar ni. Jadi memang macam itulah dari segi konsep penulisan dia. Jadi sebab tu kalau kita biasa perasan orang orang Indonesia, ada orang Indonesia tak kat sini? Takut terasa pula. Orang Indonesia
Pernah tak dengar ada orang sebut solat tu sebagai salah? Salah. Salah macam pemain bola tu. Sebenarnya betul sebutan dia tu sebab dia ambil daripada perkataan ni dia solat. Ah, sebab dia gunakan ta marbutah ni. Jadi ta marbutah ni dia ada dua alam. Yang pertama dia boleh jadi huruf ta, tetapi bila diwakafkan, contoh ada tanda wakaf dekat sini. Bila diwakafkan, huruf ta ni dia akan menjadi huruf ha balik. Sebab tu dah dibaca solah. Tapi ni kira sebenarnya level tajwid yang advance lagi. Tapi baguslah Puan Tiara tanya. Jadi buat sementara ni anggap sahaja dulu bila nampak huruf ha ada dua titik tu dia adalah huruf ta buat masa ni lah. Ha, apa itu nanti kita akan belajar dengan lebih lanjut. Okey, mantap. Jelas ke Puan Tiara? Jelas ke semua? Okey, sama. Jadi kalau kita nampak ada bentuk bulat macam ni, lepas tu ada dua titik, itu kita anggap huruf ta. Okey, alhamdulillah. Selesai. Boleh lagi masa kelas kita ni 10 minit. Kesian je lain nak tidur lah. Okey, jadi ada apa-apa soalan lain ke? Sebelum kita tutup kelas. Awal lagi Ustaz. Oh, awal tak apa. Ustaz okey je. Agak koma ni lah dah. Kepala dah penuh. Okey, semua okey Tak ada soalan lagi. Sambung ke? Nak sambung apa lagi? Ada soalan ke? Aduh. Semangat Tuan Rasmi ni. Seronok mengajar pelajar macam Tuan Rasmi ni. Bila bila pelajar semangat, saya pun sebagai guru pun akan jadi lebih semangat lah nak mengajar. Jadi kekalkan semangat macam tu. Jadi Alhamdulillah. Jadi yang lain-lain pun tiru macam tu Yasmin eh. Teruskan semangat, ingat kuatkan semangat, banyakkan usaha, man jada wajada, sesiapa yang berusaha pasti akan mendapat hasilnya. Okey. Jadi itulah ada apa-apa soalan lagi ya? Kita jumpa minggu depan. Okay, dah jumpa minggu depan lah. Tak ada soalan lah tu. Jadi ingat pesanan saya. Apa saya cakap tadi, biar lambat asalkan betul lah. Untuk level level mode 2 ni, ingat itu dulu. Biar lambat asalkan betul. Jadi kalau dah tak ada apa-apa soalan, saya tutup dahulu majlis ilmu kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ingat tagline kita untuk kelas hari ini, biar lambat asalkan betul. Di Assalamualaikum. Bye bye tuan-tuan dan puan-puan. Okey, sama-sama. Sama-sama Tuan Yasmin. Sama-sama Puan Siti. Okey, alhamdulillah. Okey, terbaik Tuan Lee. Okey, bye semua. Ingat, jangan lupa ulang kaji, jangan lupa buat latihan. Jumpa next week. Okey, sama-sama Puan Kirai. Mantap. Alright. Jadi kita jumpa lagi. Assalamualaikum.